Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya PLF Faris dari Lahazul Education dalam segmen macam biasa Mega Live pada setiap Jumaat malam. Okey, selamat datang kepada anda semua yang sedang menonton. Okey, kepada yang baru menonton di segmen Mega Live ni, kita akan membincangkan satu topik-topik yang hangat diperkatakan oleh para ibu bapa dan pelajar especially. Alright, macam biasa Mega Live seterusnya ataupun Mega episod sebelumnya ni, kita memang sentiasa ada guest. Kita tak kira seorang ke dua orang ke tiga orang, memang kita sentiasa ada guest. Sebab takkan saya bercakap seorang tu tak. Okey, so macam biasa kita ditemani oleh PLF Mariam dan PLF Asni. Okey, ceritakan sedikit latar belakang anda kepada mereka yang belum kenal anda Asni. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asni Muzamil. Okay, lebih dikenali sebagai Sasni lah dekat Lahazul. Saya sebagai ketua unit matematik. Ketua unit matematik. Kepada mereka yang dah menonton episod-episod sebelumnya, saya Asni ni ikutkan dia dah banyak kali keluar dalam episod Mega Live ni. Okey, tapi membincangkan topik-topik yang berbeza. Yes. Okey, dia nak menunjukkan cikgu-cikgu di Lahazul bukanlah tertumpu kepada pendidikan saja. Isu-isu semasa pun kami aware. Alright. So, yang sebelah ni pula kita ada Bunga. Okey, daripada Lahazul Education juga. Okey, silakan perkenalkan diri anda. Okey, saya PLF Mariam, ketua unit bagi sejarah dan sains. Oh, ketua sejarah sains dan sejarah. Oh, ketua unit sejarah dan sains. Gila. Okey, so dari sini kita tahu dia bukan calang-calang. Ini ketua maths pun macam-macam episod yang kita jemput. Nak dapat Miss Mariam ni susah guys. Alright, so topik pada kita pada malam ini. Malam ni topik dah tahu ke? InsyaAllah. Saya sini macam mana? Tajuk tu dapat dah. Tajuk dapat dah. Okey, apa yang diceritakan tak tahulah. Kita tengok dulu. Okay, so actually topik kita pada hari ini benda yang hangat juga, masih panas lagi, which is kita tahu sekolah ditunda. Betul. Angkara PKPB ni, antara musibah yang kita dapat ni, kita terpaksa lonjakkan. Sebab kita tahu, kita tengok hari-hari KKM duk buat poster hari-hari 800, 900. So, saya terkejut. Saya setiap kali tengok batal puasa. Kalau puasa lah. Sekali hari tengok poster tu akan batal puasa. Saya jamin saya tak puasa time ni. Kenapa? Entahlah, saya nak buat dosa. Tak ada, kita rasa macam aduh kenapa lah 800, esok 1000, esok 1500. Oh ya, apa benda ni? Kalau gaji tak apa, naik gitu. Ini orang sakit. Okey, so angkara itu musibah ni antara salah satunya sekolah ditunda. Itu antara salah satu sebab ataupun kesan dalam pendidikan lah. So, di Lahazul Education sendiri, untuk unit sains, unit sejarah dan unit math. Okey, tapi lebih kepada mewakili unit sains lah sebenarnya. Okey, so untuk unit math dulu saya nak tanya, apa perancangan? Sebab kita tahu kita actually dah ada perancangan yang full untuk tahun depan pun. Okey, sebelum announcement ni. Okey, bila dia di-announcekan oleh KPM lah ya. Minta maaf. Okey, so KPM bagi tahu tunda sekolah, KKM bagi tahu tak boleh sekolah kan. Alright. Apa perancangan math ataupun apa pembaharuan? Ada pembaharuan ke ataupun still the same? Pembaharuan mesti ada lah kan. Ada bahagian kena revamp balik kan. Alright. Perancangan tahun depan dan juga tahun ni. Basically sebenarnya perancangan tahun ni kita tahu bulan 11 ni sebenarnya musim exam. Kan kita dah tahu, and then bulan 12 kita tahu persediaan untuk pelajar yang semua. So now bila jadi kes begini, kita tahu pelajar tak boleh ke sekolah, kita take benda ni as a positive things lah. Benda yang baik untuk kita. Kenapa? At least pelajar ada masa yang panjang lagi untuk dia study untuk selebas tahun depan. So bukanlah benda ni satu benda yang negatif bagi saya. Ada orang terlalu rungsing dengan benda ni. Aduh, sekolah bulan 1 macam mana dengan silibus yang soal. Bagi saya, orang tak perlu terlalu rungsing dengan perkara ni. Ada setengah pula saya kan, macam saya kata, boleh ada masa untuk study ataupun top up balik yang mana yang lubang-lubang kan. Tapi ada setengah pelajar dia kata bila sekolah ditunda, dia ingat tak payah belajar, tunggu silibus tahun depan. Susah tu. Okay, dia kata tak apalah, tahun ni dah kira dah habis dah lah, dah tak ada sekolah, tahun depan dah pula belajar silibus baru. Macam mana pula saya ni? Tu adakah betul ke atau tidak? Kalau bagi saya lah, sifat macam tu sangat kritikal lah. Kritikal. Tuan-tuan dan perempuan di sana kalau ada anak macam tu, ataupun tuan-tuan dan perempuan berfikiran sebegitu, kritikal sebenarnya. Sebab kenapa? Simple. Lagi-lagi untuk pelajar tahun 6 dan tahun 4. Okey. Mereka ni tahun depan mereka akan melonjak ke satu orang kata era yang baru lah. Daripada tahun 6 masuk silibus tingkatan 1. Jurang dia kita dah sebut banyak kali, and parents ni pun dah nampak. Jurang sangat berbeza. Dia macam darjana form 1 kan? Yes, darjana dengan tingkat 1 ni jurang dia sangat berbeza. Saya rasa parents yang ada anak sekolah menengah dan anak sekolah rendah, dia akan nampak beza. Betul? Anak sekolah menengah dia di sekolah rendah, tahun 6 dia tingkat 1, tahun 6 perform. Masuk tingkatan 1 matematik dia down, dan sebagainya. Itu kan biasa. So that's why parents yang mana yang ada anak baru nak ke tingkatan 1, tak ada lagi sebelum ni, hati-hati. Sebab kalau tak study juga waktu ni, masuk bulan 1 nanti bila mereka bersekolah sebelum bulan 1 kan, form 2 dengan form 3 bulan 3. Ya betul.
So bila mereka masuk ke sekolah nanti, silibus belum tentu mereka dapat kejar sebab planning KPM tetap bulan 10 akan ada trial, bulan 11 akan ada exam and so on. So benda tu tak berubah. So parents kena take note benda tu. So balik kepada perancangan matematik tadi. Apa yang kita ubahkan adalah pada bulan ni kita dah tak fokus kepada exam sebab kita tahu exam dah ditunda dan sebagainya. So apa yang kita buat adalah kita bantu pelajar-pelajar yang mana contoh tingkatan 2, tingkatan 3 darjah 4, darjah 5, apa kita buat, kita bantu balik untuk fokus kepada asas. Kita balik pada asas lah. Yang mana nak ke sekolah menengah tahun depan, and then yang form 3 nak ke form 4, yang itu kita lebih kepada berfokus kepada silibus sedikit sebanyak silibus tahun depan. So bulan 12 ni memang kita dah set ada kelas persediaan lah untuk pelajar. Memanglah Hazul sendiri dah open kelas persediaan untuk menghadapi tahun depan. Right. Sebab macam saya tahu Maths pun kalau tak silap saya lah dulu waktu saya belajar dulu, Maths pun dia berkait, betul tak? Yes, setuju, dia berkait. Tapi rasanya dia berkait dia lagi dahsyat pada BM rasanya sebab dia daripada sekolah rendah ke sekolah menengah pun. Sampai tingkatan 4 basic tahun 6 tu masih lagi dipakai sampai tingkatan 4. Basic tahun 6 form 4 tuan-tuan dan puan-puan. Buat penduduk kalau tak takut tak tahulah. Okay, so itu dari segi dari unit maths lah, lah education. Macam now kita nak tanya daripada unit sains sendiri. Kalau unit maths dah cakap macam tu, unit sains sama ataupun berbeza sedikit? Okay, secara keseluruhan dia tu sama, lebih tapi kurang. Cara kita approach tu lain sikit. Okay. Kongsi sikit lah macam mana yang lain tu. Kongsi sikit Ibu pun tengok ni sekalian. Okay, alright. So untuk sains ni, kita tahu kan sains banyak benda yang dia kena ingat dan banyak terma, banyak konsep yang dia kena faham. Betul. Barulah dia boleh apply. So dekat sini saya tak, sebelum dia nak apply tu, dia kena tahu dulu apa basicnya sains. So kalau sains ni pula, kita tahu macam matematik ni berkait kan. Kalau sains ni masih lagi berkait, cuma dia punya tahap pembelajaran tu dia macam susah, senang dengan susah tu macam jauh beza lah. Darjah 6 dia hanya belajar takat ni je. Masuk je darjah 1 dia punya nak kejar tu banyak lah. So macam perbezaan silibus itu sangat ketara. So banyak kita tengok sains ni banyak yang kecundang. Sebab banyak benda dia nak kena tahu. Of course pasal terma tu. Lepas tu soalan dia pula memang dia banyak pasal aplikasi. So kalau dia tak tahu dia tak tahu benda basic ni, memang susah untuk dia nak stay dia punya A gitu kalau dia kata. So ramai macam budak pun yang lain dia score sains sikit jatuh sikit. So kalau macam kat sini kita nak cuba untuk fokuskan untuk basic dan juga kemahiran lain yang dia perlu kuasai lah. Dalam sains ni banyak kemahiran sebenarnya. So macam sains ni saya pun tahu, macam kita tahu dia pun banyak terma sebenarnya. Termatologi, hemoglobin, hexohemoglobin, goblin, Spiderman. Itu semua term-term yang kena tahu. Kalau tak tahu tu memang waktu saya sekolah dulu pun memang masalah. Saya tak ambil sains tulen pun. Saya ambil sains asas. Yang Miss cerita ni pun sains biasa lah kan? Sains biasa. Sains biasa bukan sains tulen kimia tu bukan. Sekarang ni sains biasa pun susah bagi saya lah. Dulu sains saya dulu biasa. Ya, rantaian makanan, food chain, food web. Sekarang dah lain lah, rasa lain. Saya pun takut untuk kahwin. Macam mana anak-anak tak ada gurau. Okey, so kita dah pergi untuk perancangan. Okay, Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya cikgu tentang prestasi anak cikgu lah. So, first kali soalan saya nak tahu berapa lama dah cikgu hantar anak cikgu ke Lahazul Education ni? Saya mula menghantar anak saya Muhammad Faris tingkatan 4, sejak tingkatan 4 tapi masa tu dia mengikuti bengkel-bengkel saja, bengkel-bengkel 2 hari macam itulah, dan dia kerap pergi ke camp kat luar juga bersama dengan Lahazon. Tapi bila dia naik tingkatan 5, saya rasa macam tertarik untuk terus attachkan dia dalam jangka masa yang komitmen tu maknanya berterusan, bukannya macam berkala macam masa di tingkatan 4. So masa di tingkatan 5, masa bulan pertama tu saya menghantar dia, saya rasa macam ada perubahan, saya tengok anak saya fokus. So saya terus menghantar ketiga-tiga anak saya untuk mengikuti program Al-Hazwan ini, sebab saya rasa pelajaran dekat Al-Hazwan ini dia mengamalkan satu
mungkin mereka ada cara tersendiri yang menyebabkan anak-anak saya boleh fokus, boleh faham dan ada peningkatan dari segi subjek mereka. So, soalan kedua saya, kenapa cikgu memilih Lahazon? Saya berminat untuk memilih Lahazon ini kerana saya merasakan bahawa gaya pengajaran guru-guru di Lahazon ini mungkin ada perbezaan sedikit. Kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk package pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dapati gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Lahazon ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid, sebab kadang-kadang saya tengok anak saya gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. Gitu. Adakah cikgu rekomen kepada ibu bapa di luar sana untuk menghantar anak mereka ke Lahazon dan mengapa? Okay, saya memang sangat mencadangkanlah ya untuk Lahazon ini. Apabila ada ibu bapa yang bertanya dengan saya bagaimanakah dari segi prestasi anak-anak saya dalam bahasa Inggeris, terutamanya lah kerana tiga-tiga anak saya mengikuti pelajaran bahasa Inggeris secara konsisten di tempat ini, dan saya mengatakan bahawa cuba hantar anak ke situ dulu. Kerana apabila saya nak menerangkan itu, saya kata mungkin tidak sama dengan apa yang difahami dan didengari, tapi saya kata cuba untuk pergi walaupun satu sesi. Saya kata bila pergi satu sesi, anda akan dapat tengok bagaimana anak anda akan gembira, kerana guru-guru dekat situ dia tidak terlampau rigid, dia boleh setting dia tu macam katakanlah anak saya yang sekolah rendah tu gelak-gelak, kadang saya tengok menjerit kadang lah macam tu lah, kena usik kena apa. Jadi bila dia gembira, kita pun gembira lah, padahal nak suruh belajar tu kadang-kadang susah kan macam tu. Jadi bagi anak yang sekolah menengah pula, saya kata pada ibu bapa, saya selalu cadangkan begitu. Saya kata, di manakah kemampuan anak anda? Kiranya anak anda tu memang jenis yang memang GD, saya cakap macam tu bahasa Inggerisnya. Saya kata dengan Lahazon mereka ada cara untuk fokuskan pada anak anda, sebab dia terus zoom kepada kelemahan individu. Saya kata itu beza dia dengan tempat lain lah saya nampak. Saya kata sebab saya lihat anak saya lebih kurang 2 bulan sahaja dekat tempat itu selalu dapat D memanjang, sekarang dah boleh B. B pun dah gembira dah saya sebenarnya macam tu, sebab saya nampak zoom pada tempat yang betul, zoom pada kelemahan murid itu sendiri, macam tu. Jadi murid itu boleh berkembang bila dia tahu di manakah kelemahan dia. Itu saja. Baik. Sebelum kita pergi yang segmen kedua ni, saya dengan Ismail Diam, okey. Untuk BM sendiri lah, sebab saya tak ada berpeluang untuk bercakap tadi. Okey, untuk BM saya sharekan sikit untuk bahasa Melayu pula macam mana. Okey, untuk bahasa Melayu, perancangan unit bahasa Melayu, sebab saya ketua unit bahasa Melayu. Okey, di Lahazon Education. So Wow. Okey. Yoshi lah. Bukan, ya Allah. Okey, so bila perancangan tu terganggu, dia bukanlah ganggu tu dia jadi bad effect ataupun sebagainya. Dia sedikit sebanyak mencantikkan lagi planning tu sebenarnya bila benda ni jadi bagi unit BM. Okey, yang kami sertakan ialah kemahiran yang kami nak tegaskan sini, kemahiran karangan. Kepada ibu bapa di luar sana, anak darjah 6, darjah 5, form 1 sampai form 5. Kemahiran karangan tu sepatutnya kuasai asas. That's mean result pelajar paling-paling C untuk BM. Itu paling-paling sepatutnya. Kalau karangan tu okey. Okey, faham. Okay, sepatutnya result pelajar sekarang ni untuk BM C paling teruk. Ini paling teruk sepatutnya. Tapi saya tahu lebih nightmare lagi sebenarnya result pelajar kali ni sebenarnya. Sebab apa? Kurang weightage mengenai BM ni. Saya tak tahu kenapa BM ni dia anggap remeh betul. Yelah, okay? bahasa kita kan. Bahasa kita, setuju juga tu. Tapi itulah dia. Hakikat ni ibu bapa sendiri pun tahu sebenarnya. Exam, diorang bukan tak exam dulu. So diorang exam tu lain dengan kita punya bahasa bercakap. That's mean saya boleh tekankan kat sini, antara salah satunya ialah pelajar di luar sana, BM sendiri akan menitik beratkan pasal kemahiran karangan ni. Okay, sebab dia berkait, tata bahasa berkait. So pelajar kalau sana, perancangan unit BM lebih kepada tata bahasa dan karangan. Alright? So, sebenarnya kan unit BM ni dia kalau betul-betul tahu memang senang dia dapat A kan.
Dia kalau apa-apa semua tahu senang. Yelah, maksudnya kalau dia betul-betul buat Yes. macam dia tak perlu kata Sebenarnya DM Mana dia tak cakap? payah put effort banyak sangat. Itu saya cakap. Sebesar mana, dia depend ni ya. Okey, cumanya as general BM ni tak perlu effort dia 90% untuk BM atau maths ataupun sains 10 100% ataupun 110%. Okay. Kalau saya maths 200%. Oh, kena put effort untuk saya. Okey. So itulah dia jurang dia gitu. Kalau BM 70% saja. Ya. Dia punya all out dia. Untuk math mungkin 2,500 per 100. Ya. Kalau beginilah gayanya. Okey. Alright, so untuk segmen yang kedua ni kita nak tanya, kita dah cerita masalah pelajar yang berlaku depan mata kita, study case dan sebagainya. Sekarang kita nak suggest dekat ibu bapa, apa yang mereka boleh buat tindakan awal, starting, apa yang kita boleh cadangkan kepada mereka. Okey, kita start dengan sains tadi ni math sudah. Okey. Ini untuk ibu bapa Ini untuk Apa ibu bapa yang kita cadangkan. buat? Yes, Cadangan. cadangan. Okey, kita tahu kan sekarang ni kebanyakan kelas secara online. Okey, even secara offline pun masih ada lagi pelajar yang nak catch up tu masa kan. Yes. Apatah lagi online. So online ni pun nak dapat tu pun Ya, tengah kelas kucing kacau. Mak angkat suruh sidai baju. Itu maksudnya dekat sini saya cadangkan ibu bapa walaupun masa nak buka sekolah tu panjang, lama kan, lama. So jangan stop untuk anak kita belajar. Yes, setuju. Okay? So kena teruskan bagi galakan kepada anak-anak untuk sentiasa nak belajar lah, nak belajar walaupun dia kata tak sekolah. So at least dia masih lagi nak belajar walaupun dalam masa satu hari tu tak adalah 24 jam. At least dia sediakan masa, masa ni untuk belajar. Sekurang-kurangnya rutin harian tu adalah belajar. Dia berkala. Betul. Dia bukannya sekali-sekala. Yes. Dia bukannya sekali-sekala, dia kena berkala. Hari-hari pun tak apa, tak payah 3 jam 4 jam, tak payah. Sejam 2 kali sehari dah. Itu pun dah cukup lah. Sebab nak dapatkan sejam tu. Sebab dia sekolah lagi online. Ya, betul. Kelas yang mana kelas lah. So kalau cuti ni nak dapatkan sejam untuk belajar tu saya rasa mencabar juga sebenarnya. Ya, betul. Mencabar, okey. Waktu cuti. Cuti kan. Okey, so ibu bapa macam mana pun dia kena kreatif lah macam nak buat anak dia. Still juga belajar walaupun tak lama, at least dia tak tinggal terus. Sebab apa kita tahu masalah PKP ni dekat student kita keciciran syllabus. Keciciran syllabus. So dekat sini kita tak nak anak kita ni sampai daripada 2020 sampai 2021 masih lagi dalam golongan yang sama. Keciciran syllabus kan. So kalau kita start awal dalam masa sepanjang cuti ni, insya-Allah anak-anak tu akan ke golongan tu ke hadapan. Saya setuju. Sepatutnya kenapa anak-anak mereka masih lagi di golongan itu sedangkan ada solution. Patutnya persoalkan gitu. Sebab kali ni isunya bukan sahaja daripada guru saja yang kena all out. Kita perlukan juga ibu bapa di rumah sebagai pantauan kita. Okey, untuk berganding bahu untuk elakkan anak diorang ni daripada tergolong dalam golongan keciciran syllabus. Kiranya dalam ni semua orang kena mainkan peranan. Yes, everything. Nenek, makcik semua. Yelah, makcik ada anak dia. Betul. Okay. Alright, kita banyak cerita pasal darjah 6. Form 1 sampai form 5. Yang macam mana pula? Tak perlu ke risau mana anak darjah 3, yang darjah 4, yang mana sebab saya nampak ada darjah 2 tak boleh membaca. Itu darjah 3 sebenarnya. Kan? Bagi saya kan kalau pandang pada sudut yang itu, apa yang parents ni macam Miss Marian cakap tadi sebenarnya, dia tak nak belajar sebab time cuti ni diorang rasa tak ada push factor. And then diorang rasa bosan bila belajar online. So sebenarnya apa yang diorang boleh cari? Guru yang boleh tarik minat diorang belajar. Ya, betul. Pepatah bahasa Inggeris pernah kata. Pepatah bahasa Inggeris tu main. Okay. Math is not hard. You just teacher. found the wrong teacher. Yes. That happened to me. I also don't found my teacher math. That's why. But I found lah. Kita teruskan. Okay. So actually macam saya bagi peribahasa, saya sokong dengan saya sendiri kata cari the real teacher yang boleh tarik minat dia. Dia lagi diorang ni lagi teruk sebab apa? Pelajar tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 3, tahun 4 lah. Okay. Diorang ni daripada root dah macam ni. Sebab kita tahu darjah 6, form 1, form 4 tu dah kalau kita kata pokok tu dah ada dahan, dah ada buah dah. Okay. Diorang ni baru benih nak keluar. So kalau kata darjah 3, darjah 4 start dia baca. Betul. Darjah 4 pun syllabus baru kan. Betul. Tak boleh baca. So apakah ibu bapa sendiri boleh nampak kat sini beratnya isu ni kalau tak start awal ataupun tak buat tindakan.
Okay, itu cadangan daripada unit sains kita dengar tadi. Okay, untuk unit maths ada tambahan cadangan? Kalau saya, cadangan pada saya ibu untuk bapa ibu kan? bapa kan? Yes, ibu bapa Ibu bapa dulu. dulu. So kalau untuk ibu bapa basically sebenarnya ibu bapa kadang-kadang ibu bapa ni dah kenal anak dia sendiri macam mana. Yes, dia lebih tahu. So kalau dia rasa tak boleh juga apa hantar kelas-kelas online, Yes. tak mau juga. Basically student boleh je apa ni polish dia punya kemahiran lain. Kemahiran soft skill juga Soft maksud skill lain. Yes. Sebagai contoh, ada banyak kemahiran sebenarnya. Salah satu benda yang penting dalam PKP satu adalah kemahiran komunikasi kan. Kemahiran komunikasi. So basically sebenarnya student dia boleh je join bengkel-bengkel online yang lebih fun. Macam bagi saya bengkel kemahiran komunikasi, sebab saya pernah join sekali, saya spoken yang dikenal dengan Coach Nis. Oh, silent tu spoken? Ya, dikenal dengan Saya Coach Nis. pernah. Kan? Sangat Saya boleh. juga bekas student. Nah. Silent Sebab tu saya spoken. guru matematik. Waktu coach ni ajak saya macam, aduh, takkan nak belajar BI kan? Bercakap pula. Bila saya masuk kelas tu, bos saya nampak suasana belajar bahasa Inggeris speaking, bukan menulis, bukan membaca. Dia lagi Fun, sangat-sangat fun. Saya lagi lah, saya pula mana boleh kita Melayu. Bahasa kita kena jaga. Kena belajar silent to spoken. Kita darah panglima. Mana nak belajar du ni? Ni cikgu macam tu pasal kita tak salah. Tapi itu cikgu. Itu cikgu bayang student. Okey, okey, so kaedah pembelajaran tu perlu diubah lah sebenarnya. Itu salah satu Itu cadangan. Okay. Selain daripada kemahiran berkomunikasi, sebenarnya student boleh juga tingkatkan dia punya kemahiran critical thinking, kemahiran berfikir secara kritikal. Itu lagi penting dalam subjek matematik dan sains sebenarnya. Yes, kemahiran secara kritikal ni dia dengar pun memang takut tau. Sebab tak kadang-kadang kita dengar kena ke ada kat pelajar. Sebab benda-benda ni biasa kita dengar dekat universiti, dekat form 5, STPM, yang ni dia orang pesan. Sebenarnya actually kemahiran kritikal ni dah kena pada awal. Betul. Dia macam ni, kalau tak ada sekolah rendah, kat universiti pun tak ada. Takkan ada. Betul. Semua bermula pada akar. Betul. Setuju. Dia kat universiti dia akan jadi orang yang macam tak nak jalan program, tak nak ke depan. Sebab dia mana pada awal macam tu. Betul. So dekat universiti pula sifat-sifat ataupun perangai macam tu, karakter yang begitu dia tak akan menonjol dekat universiti. Dan markah pun kurang. Dia kalau tak efek markah tak apa. So dia amat bahaya, nampak tak? Dia punya perkaitan tu sampai ke universiti. Kemahiran, that's mean blueprint KPM ni dah cantik. Dah cantik untuk pelajar tu ke universiti. Betul. Sampai kerja sebenarnya. Sampai kerja, yes, actually. Sampai kerja. Itu cadangan, tu dua cadangan daripada unit maths sendiri. Antara benda yang boleh dicari selain daripada akademik, kalau kata pelajar tu memang tak minat langsung nak belajar. Tapi kalau boleh kita usahakan. Cari dulu tenaga pengajar boleh tarik minat pelajar tu, yang boleh have fun dengan dia sambil belajar, dia boleh faham dengan mudah. Kalau tak jumpa dekat dan solution dia boleh pergi kemahiran skill, soft skill. Okey, itu unit DM sendiri lah. Kalau kata saya nak share sikit kepada ibu bapa di luar sana, apa yang boleh saya dicadangkan ialah ibu bapa perlu pastikan anak-anak yang mana yang daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah, yang mana tahun depan pun still sekolah rendah, still sekolah menengah, asas tata bahasa dan penulisan karangan saya pesankan sekali lagi, itu yang penting untuk bahasa Melayu. Asas tata bahasa dan karangan, asas karangan. Kenapa saya kata asas saja? Kenapa? Evan tak boleh belajar ke? Saya dah power dah asas ni. Kenapa? Sebab kita ada sekolah. Betul. Kita ada kelas lagi, kelas tambahan dan sebagainya. So itu paling minimum. Asas tata bahasa, asas penulis karangan. Itu actually. Okay, di mana unit bahasa Melayu Liaison Education pun memang adakan bengkel tu tentang ni. Sebab kami aware dengan situasi masalah pelajar. Kita berusaha untuk pastikan pelajar ni pada sekolah ni dah ada kemahiran ini, kemahiran itu dan sebagainya. Kalau nak dicerita, kita pun hara kat sini. Buat ini tukar, sebab kita tahu tukar ni bukannya membinasakan lagi pelajar. Dia sebenarnya dia mencantikkan lagi plan. Betul. Okay. So itu untuk yang segmen kedua.
sebelum kita pergi ke segmen ketiga, kita nak selitkan juga. Takut-takut ada yang, saya pasti ada pelajar yang sedang menonton. Okay. So, tadi kita dah cadangkan kepada ibu bapa, betul tak? Apa yang diorang kena buat. Kalau pelajar sendiri, diorang nak ambil inisiatif sendiri. Okey, apa unit maths cadangkan kepada pelajar yang sedang menonton ni untuk maths? Okay, pada pendapat saya lah, pendapat saya Unit maths ni. unit maths daripada berkaitan dengan matematik. So apa yang boleh saya sarankan kepada pelajar? Okay, pelajar sebenarnya basically kenapa kita rasa berat nak belajar? Kenapa kita rasa berat nak belajar? Sebab kita tak jumpa cara yang betul untuk belajar. Yes. So apa yang pelajar boleh buat daripada pelajar buang masa untuk apa kata tengok video-video tak ada faedah apa semua. So better pelajar cuba cari apa orang kata macam bagaimana kita nak belajar matematik, self-study sendiri di rumah semasa PKP. Percayalah cakap saya, ramai sangat orang yang buat konten macam mana cara belajar yang betul time PKPB. Macam Kalau zaman sekarang ni dia tak tahu nak belajar kat mana, that's mean itu masalah. Itu maksudnya dia duduk kat mana? oi pelik tu. ya. Memang itulah dia soalannya. Awak duduk mana? Okey, sebab sekarang ni nak stokin pun boleh Google minta Google aja. Boleh beli Mesti stokin. ramai. Minta. Bayarlah. So that's mean tak ada alasan sebenarnya. Betul, setuju. Untuk self study dia Betul. nak atau tak nak. Betul. Ya. Macam dekat Lahazul sendiri pun apa yang kita buat adalah kita bantu pelajar sebenarnya. Kalau kata pelajar-pelajar kita sendiri pun ada isu tentang macam nak self study, dia tanya kita akan jawab, kita akan bagi tips, kita akan tunjuk cara yang sebenar. Macam saya matematik memang saya tahu macam mana nak buat. Daripada sebulan ni nak skor A pun boleh. Tapi bergantung kepada usaha pelajar. Yes. Kalau pelajar betul-betul nak, kita boleh tunjuk cara, senang je macam nak pakai. Di Lahazul kita memang dah standby. Kalau anak kita percaya ada 3 golongan belajar betul. Itu memang kosong asas dia. Zero, yes. Zero from nothing, dia nak start ada input. Okey, yang ni pula yang kedua, dia ada asas nak tolak dia ke A. Betul. Nak tolak ke dia ke A. Yang ketiga pula golongan belajar ni dah memang A punya student. Nak konsisten. Betul. So kita ada 3 jenis belajar dia tu. So kalau kata nak A sekarang, tak boleh lah. Tapi kita ada proses nak bawa ke A tu. Cuma kena ada ini. Dia ada step by step. Ini. Alright, itu untuk segmen kedua. So untuk unit sains sendiri, apa pula cadangan untuk kepada pelajar di luar sana yang sedang menonton? Kalau diorang nak buat inisiatif sendiri, nak usaha sendiri, apa langkah pertama ataupun langkah seterusnya? Okay. Untuk unit sains sebenarnya banyak video-video yang ada dekat YouTube. Okay, video yang menarik lah. Maksudnya dia macam video yang visual kan, visual sebagainya. animation, yang jenis tu Peter keluar depan mata gitu kan. Pusing planet. Yes. Okay, so banyak video yang boleh dia tengok. Okay, kalau contoh dia tengok tapi dia macam nak buat sendiri, nak faham sendiri, so dia akan buka buku lah. Data science ni pula, dia kalau contoh tingkatan 1 dan tingkatan 1 lah, dia nak masuk tingkatan 2. Yes. So apa dia perlu buat? Dia kena betul-betul tahu apa terma-terma yang dia kena tahu dekat tingkatan 1. Sebab dia akan membawa. Dia akan bawa kepada tingkatan 2. Lepas tu untuk tingkatan 2 pula dia kena tahu form 1 dengan form 2. Yes. Sebab nanti form 3 dia ada exam, memang akan campur semua. Actually yang kepada pelajar di luar sana yang tengah tengok apa tips yang Miss Nana bagi ni ialah salah satu kaedah belajar. Study dulu, tak faham buka buku, usaha dulu. Tak faham lagi bawa ke cikgu. Betul. Itu lebih mujarab. Antara salah satu kaedah belajar. Dan saya pasti walaupun cuti, cikgu masih lagi akan reply lah. Sebab saya ada adik yang bersekolah. Cikgu dah still put effort untuk buat kelas 11 malam, 12 malam, macam nampak. Terus nampak kita cikgu ni kita dah habis bagi dah. Sebab kami freak out dengan pelajar macam mana belajar macam mana tolong. Ya, betul. So that's mean kita dah kerahkan tenaga. So pelajar sendiri inisiatif dia antaranya itu. Boleh buat sendiri. Betul, buat sendiri. Dan dia sekarang ni kan memang zaman teknologi. Kalau apa-apa boleh terus WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Cikgu pun insya-Allah dia akan reply sebab dia tahu jiwa cikgu ni. Dia mesti akan fikir juga kat pelajar dia kan. Sebab anak kedua lah kalau kat sekolah tu. Ya, betul. Kalau tak ada anak bukan dapat apa kan. Okay. So itu antaranya lah. So maksudnya dia boleh buat kalau yang dah belajar dia kena revise balik lah yang dia dah belajar. Yang belum belajar dia kena buka sendiri untuk prepare. Okay, prepare. Kalau dia tak boleh sendiri, dia boleh join kelas yang ada. Kelas online ni banyak sangat kita tengok kan. Pilih je yang mana kita nak. Cuma yang berkualiti pun ada. Yang berkualiti ada. Dinasihatkan yang berkualiti dan mengikut kemampuan anda semua. Betul. Alright. So, kita selesai untuk di segmen yang kedua, barulah selesai segmen kedua. Okey, so, kita akan berehat sekejap. Okey, kita nak beri laluan kepada iklan. Selepas iklan, kita akan bincangkan untuk segmen yang ketiga, di which is yang terakhir untuk hari ini.
mengenai isu pelajar juga dengan ibu bapa. Okey, so ibu bapa dan pelajar yang sedang menonton, nantikan selepas iklan ini, jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Apa? PKBP dilanjutkan sampai sesi persekolahan selesai? Bagaimana nasib saya sebagai pelajar? Tercicir sudah. Aha. Nasib baik adalah Hazun Education yang dapat membantu saya kejar silibus yang tertinggal. Kenapalah Hazun? 1. Dapat mengikut kesesuaian masa saya untuk belajar. 2. Tahu tahap pemahaman saya di setiap subjek, terutamanya yang lemah. 3. Ada grup sokongan untuk pantau perkembangan saya selama proses belajar. 4. Dan bestnya, semua guru melayan saya seperti keluarga sendiri yang membuat saya lebih minat untuk belajar. Jom belajar jadi kawan saya, jom belajar sama-sama. Kembali lagi kita dalam segmen Mega Live bersama Miss Mariam dan Sir Asni dari Hazun Education dan saya PLF Faris. Baik, untuk segmen pertama tadi sebelum rehat tadi kita dah bincang macam-macam masalah pelajar, kita dah bincangkan apa ibu bapa boleh buat, apa pelajar boleh buat. Okey, now kita nak pergi tengok ada ke kebaikan kalau diorang ni start awal atau ibu bapa ambil langkah awal, pelajar ambil langkah awal. Okey, so saya cerita pasal pada BM dulu lah, pada unit bahasa dulu. Saya merasakan kenapa ada kebaikan ke, of course ada. Benda yang baik kita buat, of course kebaikan yang datang. Betul. Bukan kesan, bukan buruk. Okey. So antara kebaikannya ialah ada which is pelajar tak perlu struggle macam orang yang belajar last minute, faham tak? Yang mana baru sedar. Siapa yang dah start sekarang ataupun siapa yang akan start esok, okey, dia akan lagi senang belajar ataupun lebih relax belajar tu daripada pelajar yang sedar tahun depan bulan 6. Betul? Okey, kita ada tak salah diri. Ada. Oh, okey. So itu antara salah satu kebaikan. Yang keduanya bagi unit bahasa, mereka tidak perlu tumpukan untuk tata bahasa sebab tata bahasa ni bila tak kuasai asas, mereka perlu put effort untuk study tau. Tata bahasa ni sebab big tata bahasa ni. Okey, rules nak guna perkataan. Okey, tu tata bahasa. Kita rules dia macam mana boleh tak letak ni. Kalau dia tak kuasai yang tu, tahun depan ataupun di masa akan datang dia kena struggle dekat format tata bahasa dengan karangan banyak. So bila asas dia dah tahu karangan dengan tata bahasa, dia boleh fully fokus untuk format. Tu cadangan saya. Okey, itu untuk unit BM. Okey, pada unit maths memandang masalah ataupun kebaikan dia macam mana kalau start awal ni? Apa kebaikannya? Okay, so sebelum saya mula kat situ saya nak terangkan dulu kepada parents supaya parents tahu silibus ni. Semua saya nak sentuh. Okay. Tapi yang paling penting lah, saya jangan sentuh tak? Wudu. Okey, gurau. Macam tahun 6 nak ke tingkatan 1 ni, kita tahu jurang silibus dia berbeza. Saya bagi beberapa perkara ataupun benda penting yang pelajar tahun 6 kena bawa sampai tingkatan 1. Alright. Benda paling penting bagi pelajar tingkatan 6 adalah topik pecahan perpuluhan peratus. Pecahan perpuluhan peratus. Benda 3 benda ni dia akan bawa sampai tingkatan 5. Which is kalau pelajar tingkatan 1 2 3 4 5 ada nampak sekarang video saya ni, betul tak sekarang kamu buat algebra, kamu buat persamaan linear, kamu buat kuadratik, semuanya berkait rapat dengan pecahan. And bayangkan orang yang tak tahu rule pecahan nak samakan yang bawah, bila tolak pecahan tak tahu, tambah pecahan tak tahu. Akan jadi isu bila kita gabungkan dengan topik algebra nanti. Dia bila exam dia akan bertafakur lah. Dia akan dahi ke meja. Ukur meja. Dia akan dahi ke meja gitu, tafakur. Yes, itu isu tahun 6. Ini kita belum saya ada contoh real case sebenarnya pelajar kita yang mana mula je PKP dia baru masuk seminggu sekolah kan. Oh ya. Ya. Sedih tu masalahnya. Seminggu dia pergi sekolah tingkatan 1 dah PKP. So apa berlaku pada dia sekarang? Saya nak kongsikan pada semua orang supaya tak berlaku. At least dia dah buat langkah awal. At least pelajarnya dah buat. Yes, dia dah buat langkah awal. So apa yang berlaku pada dia adalah dia tak pernah belajar topik algebra, tak pernah belajar persamaan linear. So bila sebab dia tahun 6 Yes.
So bayangkan daripada tahun 6 dia dah habis PSR, berapa lama sampai dia ke bulan 3 baru dia masuk sekolah tu. Atas isu-isu tertentu lah sebab nak pindah sekolah yang tak dapat so on. So apa berlaku pada dia adalah saya ambil masa 8 bulan untuk fahamkan dia algebra sahaja sebab dia lupa yang belakang-belakang tu. 8 bulan. 8 bulan pun tak settle lagi. Dah nak beranak lah kalau mengandung. Sekarang ni boleh lah catch up sikit-sikit. Tapi itu semua based on personality dia juga. Ada pelajar yang betul-betul boleh fokus. Dia macam jenis have fun, kinesthetic punya student. So kita talk general. Kita cerita pasal general. Sebab kalau nak cerita terperinci sebab banyak sangat jenis pelajar. So kita cerita overallnya begitu. Okey. Betul. Bagi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dengan tingkatan 3, isu dia dekat sini. Topik basic yang mereka telah faham awal tu sangat penting. Macam tingkatan 1, algebra, linear, benda tu memang paling penting. Itu saya boleh cakap. Macam pelajar tingkatan 2, topik-topik awal dia sangat-sangat penting untuk bawa ke tingkatan 3. Yang paling saya risaukan adalah pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 4 ni kita tahu silibus baru. Dalam matematik saya terangkan apa benda yang baru sebenarnya. Sebab maybe parents ramai lagi tak tahu, and student pun mungkin ramai lagi tak tahu apa perbezaan yang lama dengan yang baru. Mungkin tahu-tahu gitu je ada format baru. Atas angin je tahu dia kan. So apa yang saya dah kaji tentang format baru ni, yang saya nampak, of course topik berubah. Itu kita tak nafikan. And topik ni pun sebenarnya bukan berubah 100%. Dia tambah sikit daripada topik-topik sebelum ni. Itu saja. Add on. Yes. Isu yang paling besar bagi saya sekarang ni bila saya dapat contoh soalan SPM sebenar untuk tahun depan daripada jurulatih apa ni matematik, jurulatih Malaysia, means guru pakar lah. Guru pakar. Saya minta and so on, kita discuss and so on. Bila saya nampak soalan yang saya boleh katakan kat sini, dia lebih tersusun tapi lebih mencabar, sangat-sangat mencabar. Apa yang berbeza adalah dari segi pemahaman soalan. Kadang-kadang saya pun stuck, apa benda soalan dia cuba sampaikan. Senang cakap, kemahiran yang pelajar tingkatan 3 perlu ada nak masuk kepada tingkatan 4 adalah kemahiran dia nak memahamkan sesuatu penyataan. Soalan bagi penyataan, bagi statement, kena belajar pada sekarang, kena study pada sekarang macam mana nak fahamkan keyword dalam soalan. Sebab masuk tingkatan 4, benda yang sukar adalah nak fahamkan soalan. Itu bukan kebat kan? Bukan. Itu just bentuk soalan. Soalan biasa saja. Kalau untuk BM itu dah kebat. Saya beri contoh. Ada juga seorang student saya. Tingkatan 3 dia power max. A. PT3 dia A. Okay. Dia masuk tingkatan 4, dia okey lagi. Exam awal 80 lebih, soalan cantik lagi. Tapi ada beberapa ketika dalam kelas saya, soalan simple dia tak boleh buat. Jalan kerja simple je, jalan kerja jangan buat kurungan 2, 3, 4. Boleh cerita topik apa? Wah, nak cerita topik saya pun tak berapa ingat. Tapi yang saya tahu berlaku banyak kali dalam kelas saya. Dia buat kesalahan simple disebabkan oleh jalan kerja dia tahu. Sebab jalan kerja tingkatan 4 sama macam tingkatan 1, 2, 3. Algebra, linear, repeat. Tapi yang berubah penyataan soalan. So dekat situ akan jadi lebih advance lah untuk pelajar. Sangat mudah untuk pelajar. Macam untuk unit BM dia cerita pasal tingkatan 4 dan silibus baru ni. BM dia lebih mengerikan sebab apa? Bukanlah BM saja, semua yang silibus baru ngeri. Sebab apa? Lembaga just bagi bentuk soalan. Dia ibarat saya bagi saya ni, okey, ini adalah tools buat kereta. Result ikut arahan je. Skru pasang sini, ni pasang situ, itu pasang sini. Result tak ada, bentuk gambaran siap tak ada. Macam tu lah lembaga, dia just bagi bentuk soalan, bentuk jawapan dia tak ada. So bila dibincang-bincangkan oleh guru-guru BM, guru pakar, munshi dan sebagainya, saya pergi dia punya kursus. Mereka cakap jawapan sebenar tunggu habis SPM 2021. Bentuk soalan sebenar. Okay, so that's mean kat luar sana ataupun buku-buku yang dah keluar format-format tu, yang ibu bapa boleh tengok ialah dia punya bentuk soalan. Bentuk soalan saja. Ciri-ciri jawapan tu bukanlah saya nak kata semua salah, tapi masih fragile. Matematik pun benda yang sama lah. Jangan fokus pada jawapan. Sebab jalan kerja kita tak pasti lagi. Yang macam dia terima. Kita tahu bentuk soalan. Yes, betul. Itu untuk unit math dan unit BM. Okey, untuk unit sains, kita nak dari sains lah. Okey, kita nak cerita form 4 kan. Kita tengok sejarah subjek wujud dulu. Bila ada sejarah juga kan? Okey, so sejarah macam mana? Okey, ada kebaikan tak tu? Sejarah saya lagi dah. Wow. Dia punya mengingat. Kalau saya lah. Okey, kalau sejarah tahun tingkatan 4 ni dia ada perubahan silibus lah. Sebab tu memang silibus pun tukar. Dia punya topik dia berubah. Memang 100% berubah. Sebab dulu kita tingkatan 4 belajar pasal tamadun, Mesopotamia. Itu dah belajar dah waktu form 1 tu. So memang dah tak belajar dah. Sekarang dia terus touch kepada imperialisme, perang dunia, terus masuk teori, banyak teori yang lebih deep. So memang bagi saya topik dia lagi best sebenarnya. Dia kalau untuk belajar best, untuk exam Dan yang menariknya kertas sejarah ni dia orang tak ada kertas 3 kan.
Oh, tak ada dah? Tak ada dah. Tak ada ketas 3? Ada ketas 1, ketas 2 saja. So, tu sepatutnya lagi suka sebenarnya. Sebab ketas 3 ni siapa Ya, pun lagi bangga. suka Kita betul. ni Tapi Ya. cuma itulah dia perubahan dia yang itulah tak ada ketas 3. Okey. Cuma kalau teknik menjawabnya setakat ni memang kita masih lagi follow yang lama punya. Yes. Maksudnya kalau essay tu fakta huraian contoh, fakta huraian Yes. contoh kan. Cuma yang betul-betul punya kita pun tak tahu macam mana lagi. Yeah. So kepada yang ada kertas 3 pun som-som buku, kalau tak ada kertas 3, bukan som-som buku, som-som air rendam kaki. Masing-masing sikit. Okay. Wah. So Tapi tak mustahil sebenarnya. yes. Sebab zaman saya Dia- tak ada ketas 3. selagi ada solution, dia tak ada alasan. Betul. Selagi ada solution, tak ada alasan sebenarnya. Dan Okay. saya tengok kan Form 4 dengan Form 5 walaupun silibus sama, tapi penerimaan Form 4 ni lagi cepat daripada Form 5. Betul. Oh, okay. Dia sebab kat saya- situ kan Miss, maaf menjelit Ha. sikit. Sebab saya nampak kan apa yang berlaku kat sini. Sama juga pelajar Form 4 dengan Form 5 saya. Beza tau Beza. cara berfikir. Saya rasa kan kalau soalan Form 5 saya bagi pada Form 4 dia boleh Dia score. boleh jawab betul. Ya, betul. Sebab daripada Form 1 to Form 3, diorang dah belajar kemana berfikir. Dekat situ bagus je kita Sebab tekankan. sekarang ni saya ada student seorang dia K4 tu masih lagi tak boleh nak jawab. Sedangkan budak Form 4 dia orang suka soalan K4. Yes. Yeah. Dia orang suka soalan tu Senang. soalan K4 lah senang. Yeah. Sebab Okay. tak payah nak ingat. Yang kami cakap ni bukanlah seorang dua. Majoriti. Majoriti. Kita Majoriti lah, ada je majoriti. belajar form 4 yang Susah. Form 4 di sendiri pun ya, buara. betul. Tapi kita general. General dia macam tu. Saya tengok memang ada saya tanya soalan senang pun dia macam Hmm. bela-bela. Ya, betul. Kalau tanya Form 4 turun dia jawab memang Yes. laju lah. Yes. So, Isu sebegini sepatutnya ibu bapa perlu rasa at least aware sikit Aware, tentang telur di ujung tanduk ni. Yes, itu peribahasanya. Telur di ujung tanduk keadaan mereka ni. So belajar Form 3 ni memang perlu. Yes. Diorang memang tak boleh stop. Memang kena mula awal. Ya, betul. Form 3 akan Dia isu. antara dalam banyak umur yang bersekolah, Mhm. okey, darjah 6 ke form 1 itu perlu lebih Yes. berat, and then form 3 ke form Form 4. 4 ni. Sebab diorang silibus baru, Diorang berubah. Yes, di mana darjah 6 ke form 1 tu silibus dah baru, dunia pun baru. Jumpa huruf. Ya. Okay, untuk semua subjek sebenarnya. Ya. Betul. Alright. So, kesimpulannya di sini, pelbagai orang lah ataupun pelbagai pihak sebenarnya, daripada segi guru, ibu bapa, sekolah, negara, kementerian, semua memainkan peranan. betul. Dia back to pelajar tu sendiri. Betul. That's mean kita sebagai pengajar ataupun ibu bapa di rumah Kita kena support. sentiasa bagi kesedaran, kita kena sentiasa ceritakan apa matlamat mereka, Betul. apa tujuan mereka buat perkara-perkara ni. Antara sebab mereka tak gagal buat benda tu, antara satu sebabnya saya rasa sebab tak ada tujuan. Tak ada tujuan, tak ada reason. Tak ada sebab diorang buat tu. So persentage untuk gagal tu besar. So ibu bapa dan guru sebenarnya selain daripada pendidikan, selain daripada ilmu akademik, benda-benda begini pun kena fahamkan, motivate mereka hari-hari. Itu yang kita panggil sebagai holistik. Ya, Betul. holistic. Banyak Menyeluruh. benda kena tahu. Menyeluruh. Yes. Dia bukan fokus pada akademik saja. That's why Untuk kita minat. yes, holistic ni maksudnya untuk dapat akademik ni pelbagai benda dia perlu tahu dan aware untuk dia berjaya dalam akademik ni. Okay, itu yang kita tak pelajar yang begitu yang lain. So kalau yang pelajar yang kuasai benda ni, dia bukan berjaya kosong. Betul. Ya. Dia berjaya Ada dengan isi dalam ada benda. isi Yes. lah. Ada kalau Kemahiran lain. saya tak tahulah secara macam mana. Kalau dulu banyak yang berjaya tapi kosong. Betul. Yes. 9A full memang dapat straight A tapi macam kamu bergerak. Yes. Dia tak ada kemahiran lain. Basuh tu sampah tak tahu. Betul. 9A. Okey, itu antara benda-benda yang di mana kita dah bincangkan dan dia orang buat tukar silibus dan sebagainya nak hilangkan dan nak improvise lah, nak Betul, improve betul. kita punya kandidat supaya boleh bersaing dengan negara-negara luar dan sebagainya. Kalau ikutkan banyak kebaikan lah saya rasa. Banyak kebaikan. Banyak kebaikan lagi. Kalau cikgu-cikgu saya rasa cikgu pun nampak lah kan Yes. perbezaan student yang KSSM dengan Okay, KBSM. Nampak memang bagi saya ketara jugalah. Yes. Dulu saya tak mengajar KSSM ni. Sekarang sedang mengajar saya nampak. Yes. Oh, nampak beza dia. Yes. Okay, so that's mean pembaharuan ni mendatangkan kebaikan daripada keburukan. Ada keburukannya, cuma kita tak nampak keburukan tu sebab kita nampak kebaikan yang lebih banyak, lebih besar dan lebih bagus. Alright? Jangan jadikan alasan PKPB tak belajar Okey, jumpa anda Super Power Match di November. Jumpa anda di sana. Mantap. Tunjukkan sembilan kalau yang gatal-gatal ada yang mati gila Do you want to jump terror cakap English? Come join the Silent to Spoken program with me, Aliza Kim, as your English pronunciation role model. See you soon!
Jadi itu saja daripada saya, PLF Farid, dalam segmen Megala membincangkan tentang isu pada malam ini. Okey, terima kasih Sasni dan Miss Mariam, temankan saya untuk membincangkan. Bukan apa, kita share benda ni untuk ibu bapa di luar sana dan pelajar di luar sana untuk sedar awal. Okey, takut dah kena musibah macam ni pun tak sedar-sedar lagi. Takut terduduk sendiri. Kami tak nak perkara begitu. Saya macam saya nak pelajar dan parent dan semua orang kena sentiasa ready. Sebab kita pun tak tahu sama ada COVID apa upcoming. COVID ni akan habis ke. Memang perancangan tu ada. Kita kata bulan 3 buka sekolah, bulan 2 masuk sekolah semua. Tapi tak tahu sama lagi ada tak pasti. COVID ni dah habis ke ataupun ada masalah lain ke, kita pun tak tahu. So kena sentiasa bersedia dengan perubahan-perubahan yang ada. Setuju. Yang penting pembelajaran kena teruskan walau apa pun melanda dan sebagainya. Alright. Okey, itu saja daripada kami. Untuk lebih maklumat ataupun maklumat lanjut mengenai bengkel-bengkel apa yang kami usahakan untuk pelajar ketika COVID-19 ni era ni, boleh terus message dan direct message ke laman web Facebook kami ataupun Instagram kami Lahazul Education, dan YouTube channel kami juga boleh dapat input di situ. Okey, kita pun selalu buat live dari situ dan boleh nampak apa kami buat. Siapa yang boleh join live tu, join lah untuk tengok apa yang kami ada dalam kelas mentoring, apa beza bengkel, kenapa bezakan bengkel dengan mentoring, semua tu boleh terus tengok di live kami ataupun hubungi tenaga pengajar kami untuk mengenai maklumat itu. Alright. So itu saja daripada saya. Jumpa lagi di Mega Live yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.